Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelum ini, dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini kita dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah kita tetapkan sepanjang bulan Ramadan ini. Namun begitu, kalau kita lihat ada mana-mana bahagian yang kita rasa perlu kita tambah lagi, insya-Allah belum terlambat. Masih ada ruang untuk kita memperbaiki dan meningkatkan lagi amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Dan saya sebut, apa yang saya sebut tadi tu sebenarnya saya sampaikan pada diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini topik yang kita nak bincangkan adalah tentang dakwah, tanggungjawab kita berdakwah kepada semua. Dan semalam kita telah menyambut nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini saya akan bincangkan tentang Al-Quran dan juga topik dakwah. Saya akan cuba gabungkan dua-dua. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai panduan untuk semua. Dan Al-Quran itu adalah Al-Furqan. Maksudnya neraca yang membezakan antara yang hak dan batil. Sebenarnya daripada satu ayat ini pelbagai benda yang boleh kita kupas. Pertama, kita boleh kupas tentang turunnya ayat Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang kita boleh bincangkan adalah Al-Quran ini adalah panduan lengkap, tak kira apa pun soalan, permasalahan yang kita hadapi, penyelesaian, jawapan ada dalam Al-Quran. Kita juga boleh bincangkan apa maksudnya Al-Quran adalah untuk semua. Apa maksudnya? Sebab Al-Quran ini bukan turun hanya untuk orang-orang Islam semata-mata, tetapi Al-Quran ini diturunkan untuk semua. Artinya Al-Quran juga diturunkan kepada non-Muslim sekali. Orang yang bukan beragama Islam, Al-Quran juga dituju kepada mereka. Kita juga boleh bincangkan tentang Al-Furqan yang membezakan antara hak dan batil. Tetapi memandangkan tazkirah Jumaat ini ringkas, tidak panjang sangat, saya akan pilihlah beberapa aspek untuk dibincangkan pada tengah hari ini, insya-Allah. Okey, yang pertama sekali, Al-Quran ini adalah panduan lengkap, a complete guidance. Memang betul tuan-tuan, tak kira apapun persoalan yang kita ada, apapun permasalahan yang kita ada, jawapannya pasti ada dalam Al-Quran. Confirm akan ada jawapan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyelesaikan permasalahan kita. Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya lahir dalam keluarga yang bukan beragama Islam. Saya non-Muslim dulu. Masa saya kecil, umur saya tak ingat ya. Ini saya andaikan umur saya masa itu mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin juga 5 tahun. Tapi saya tahu saya waktu tu sangat kecil. Sebab waktu itu saya tinggal di rumah banglo 16 tingkat di Kuala Lumpur. Tetapi dah kena roboh, sekarang dah kena roboh. Tahu rumah banglo 16 tingkat? Flat berkeliling. Dulu saya tinggal di rumah flat berkeliling. Okey, so ada satu malam itu saya melihat ke langit, budak kecil kan, umur 3, 4, 5 tahun, tengok bintang-bintang berkerlipan. Twinkle twinkle little star.
Dan memang cantik, bintang-bintang ni cantik. Ada yang kebiruan, ada yang kehijauan, ada yang kekuningan, ada yang macam kemerahan. So dia macam cantik bintang-bintang ni. Lalu timbul satu persoalan dalam fikiran saya, siapa yang buat bintang ni? Siapa yang buat bintang ni? Saya tak tahu. Saya bukan Islam pada waktu itu, so saya tak ada jawapan. Kemudian daripada sebalik awan keluar bulan yang mengambang. Malam tu memang bulan mengambang, cantik bulan, memang cantik. Timbul soalan, siapa yang buat bulan? Saya tak tahu. Dan kemudian daripada itu timbul soalan, siapa yang buat saya? Kenapa saya lahir di dunia ini? Apakah peranan saya? Apa akan berlaku kepada saya? Soalan demi soalan, demi soalan, demi soalan, demi soalan, tak pernah dapat jawapan. Tak pernah. Walaupun saya waktu itu non-Muslim, umur 3, 4, 5 tahun, tetapi kita tahu daripada hadis Nabi SAW, semua manusia lahir dalam keadaan fitrah. So bagi saya itu adalah fitrah untuk mengenali siapa cipta saya, who created me. Tetapi tak ada jawapan. Umur 9 tahun, mungkin 10 tahun, tak pasti lagi, ini fast forward ya, umur 9-10 tahun, berhenti sembah berhala. Saya stop, tidak sembah berhala lagi. Sebab waktu itu saya sudah tahu berhala itu bukan Tuhan. Saya tahu. Setiap kali mak bapak saya suruh saya sembahyang, okey, saya akan sembahyang begini. Berhala, saya sudah tahu awak ini bukan Tuhan. Kalau saya angkat kamu, saya lepaskan kamu, kamu akan jatuh dan pecah. Kamu tak boleh lindungi diri kamu sendiri, mana mungkin kamu dapat jaga aku. Tapi baca doa tu perlahan-lahan dalam hati saja. Tak boleh cakap kuat-kuat, mak bapak sebelah kalau mereka dengar, kena pukul nanti. Dan saya akan sambung dengan doa saya, Tuhan, saya tak tahu awak ni ada ke tak ada. Tuhan, kalau awak ada, awak jagalah saya. Tetapi kalau awak ni memang tak ada, tak wujud, tak ada apa-apa nak cerita. Itulah pada umur 9-10 tahun yang berlaku pada diri saya. Yang saya cerita ni pengalaman saya. Saya langsung tidak bermaksud nak menghina mana-mana agama. Tidak. Bukan begitu maksud saya. Bukan hina apa-apa agama. Dan ini membuatkan saya berfikir, Tuhan ini sebenarnya ada ke tak ada? Saya menjadi agnostik. Saya tidak pasti adakah Tuhan yang mencipta manusia ataupun manusia yang mencipta Tuhan. Who is God? Tuhan ni ada ke tak ada? Tak pernah dapat jawapan. Soalan timbul pada 3, 4, 5 tahun, 9, 10 tahun, berlarutan sampai 28 tahun yang lepas baru saya mula dapat jawapan demi jawapan. Soalan pertama, who is God? Tuhan ni ada ke tidak? Dalam Al-Quran menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ada beribu-ribu ayat. Boleh tak saya baca satu surah dari mula sampai habis? Bukan surah Al-Baqarah, itu beberapa jam terlepas solat Jumaat nanti. Yang kita masukkan suratul Ikhlas, surah nombor 112 ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya pun fikir, betul, logik ni, logik. Tuhan ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya ulang balik ya. Dalam agama Islam, God is not love. God is not love. God is Maha Love. All loving, most loving. Boleh faham? Saya fikir logik ni betul. Ayat pertama, Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, tunggal, satu sahaja. Saya fikir balik, betul juga.
Sebab kalau Tuhan lebih daripada satu, bergaduh. Satu Tuhan kata nak bagi hujan, satu lagi Tuhan kata jangan-jangan. Hari ni hari Jumaat, orang Islam pergi masjid nak solat, so Tuhan dengan Tuhan berkelahi, bergaduh. Jadi macam mana mereka nak selesaikan masalah? Kalau ikut cara Malaysia, dia pun ozom 1-2 juz, 1-2 juz. Tapi kalau Tuhan lebih dari 2, tak boleh ozom. So macam mana? La talilat tamplu. Pendek kata, Tuhan lebih dari satu, something is wrong. Logik. Ayat nombor 3, atau kita ambil ayat nombor 2. Allahu Samad. Samad ni ada banyak makna. Antara maknanya Tuhan tiada mula, tiada akhir. Antara maknanya Tuhan tak bergantung pada apa-apa pun. Tuhan tak perlu makan, tak perlu minum, tak perlu tidur, tak perlu rehat. Tapi seluruh alam sekalian makhluk bergantung kepada Tuhan. Logik juga. Tuhan tiada mula. Kalau ada mula, timbul soalan, siapa cipta Tuhan? Tapi dalam Islam, siapa cipta Tuhan? Tidak timbul. Sebab Tuhan tak ada permulaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan tidak tertakluk kepada ruang dan masa. Malah Tuhan yang mencipta ruang dan masa. Tuhan sudah pun wujud sebelum adanya masa, sebelum adanya ruang, alam dan sebagainya. Dan kemudian Tuhan tidak ada akhir. Kalau Tuhan ada akhir bagi Tuhan, Tuhan mati, siapa urus alam ini? Wah, cantik, memang cantik. Betul, logik. Somad juga bererti Tuhan tidak bergantung pada apa-apa, tak perlu makan, tak perlu minum. Kita manusia, kita makan, kita minum. Sudah makan, sudah minum, lama-lama kita kena cari tandas. Kalau Tuhan yang disembah makan dan minum, bererti Tuhan itu pun kena pergi tandas. Sesuai ke sifat Tuhan yang maha suci masuk tandas? Memang tak sesuai. So betul apa yang Quran cakap ni memang tepat. Ayat nombor 3, lam yalid walam yulad. Tuhan tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tuhan tiada anak-anak, tiada mak, tiada bapa. Fikir balik, betul juga ya. Kalau Tuhan ada anak-anak, apa yang berlaku? Anak-anak ini akan jadi baby gods. Besar jadi god, lepas tu bergaduh satu sama lain. Macam cerita Avenger, Thor dengan Loki. Kalau Tuhan ada mak bapak, itu masalah lebih besar tu. Sebab mak bapak lebih besar daripada anak. Kalau Tuhan ada mak, ada bapa, berarti mak bapak tu lebih besar daripada Tuhan. Contohnya, kalau mak bapak Tuhan panggil, mari sini Tuhan. Tuhan berkata, ya mama, ya papa, something is wrong. Kalau Tuhan ada mak bapak, something is wrong. Ayat nombor 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada satu apa pun yang serupa dengan Tuhan. Apa saja mata kita boleh lihat, itu bukan Tuhan. Kalau kita pejam mata kita pun, apa gambaran image masuk dalam kepala kita, itu bukan Tuhan. Apa yang kita boleh pegang, itu bukan Tuhan. Logik ni, logik. Memang logik. Sebab yang kita boleh nampak, yang kita boleh gambarkan, atau yang kita boleh pegang, boleh sentuh, itu adalah makhluk. Tetapi Tuhan adalah pencipta. Islam ajar sembah pencipta, bukan sembah makhluk. Make sense. Masa umur 9-10 tahun, saya berhenti sembah berhala sebab saya tahu kalau saya angkat berhala, saya jatuhkan dia, dia akan pecah. Tapi bila Tuhan yang kita tak boleh nak gambarkan, Tuhan yang kita tak boleh nak sentuh, mana mungkin kita dapat datangkan mudarat kepada Tuhan itu. Jadi ayat nombor 4 tadi tu sangat-sangat special bagi saya. Dan daripada situ, bila baca Quran lagi, satu demi satu, soalan demi soalan yang saya ada, yang tak pernah dapat jawapan, satu persatu saya dapat jawapan. Apakah tujuan saya dicipta, saya lahir dalam dunia ini? Jawapan di dalam surah Az-Zariyat, surah 51 ayat nombor 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, tidaklah kami mencipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencipta kita untuk kita menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Dan bila kita kata kita ni menjadi hamba Allah, kena buat kerja, apakah kerja-kerja kita? Jawapan dalam surah Baqarah, surah nombor 2 ayat nombor 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada para malaikat, ya Allah akan jadikan khalifah di atas muka bumi ini, iaitu merujuk kepada Nabi Adam dan keturunannya. Semua manusia, peranan dia menjadi khalifah atas muka bumi. Apa maksud kita jadi khalifah atas muka bumi? Yang pertama, jadikan diri kita baik.
Yang kedua, kita bantu orang lain jadi baik. Yang ketiga, kita memelihara bumi kita ni indah dan bersih. So kita ada kerja. Adakah semua manusia ni sama? Tidak. Semua manusia tak sama. Ada yang lebih mulia daripada yang lain. Apakah jawapan dia? Kalau kita ambil contohnya dalam surah Al-Imran, surah nombor 3 ayat nombor 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang lahir di kalangan manusia. Siapa dia ummah yang terbaik ni? Yang melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang menyeru orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah, yakni melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tak buat amar ma'ruf nahi munkar, kita bukanlah umat yang terbaik. Nak jadi umat terbaik, kena buat amar ma'ruf nahi munkar. So antara kita manusia ni, kita sesama kita, siapa lebih mulia daripada yang lain? Jawapan dalam surah Hujurat, surah 49 ayat nombor 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah menilai kita bukan daripada suku bangsa kita. Allah melihat kita, menilai kita bukan daripada paras rupa kita. Allah menilai kita bukan daripada jantina, bukan daripada harta benda, bukan daripada status dalam masyarakat, bukan dalam media sosial berapa ramai followers. Tak ada. Yang Allah nilai kita ni berdasar kepada takwa kita. Beberapa tahun lepas, ini kisah benar, beberapa tahun lepas, ada sekali tu saya fikir betul-betul, takwa saya ni level mana? Takwa saya ni agak-agak level tinggi ke, tengah-tengah ke, bawah ke? Saya fikir, tak tahu, tak ada jawapan. Sebab tak ada takwa meter. Takwa meter tu tak ada. Kalau ada takwa meter, contohnya letak bawah ketiak, lepas tu dia bunyi titik, oh takwa tengah tinggi. Kalau dia bunyi titik, okey, takwa tengah rendah. Kita punya takwa kita tak tahu, mana mungkin kita tahu takwa orang lain. Jadi dengan lain perkataan, don't judge other people. Jangan kita rasa kita lebih baik, kita lebih hebat, kita lebih mulia daripada orang lain. Jangan. Tak kira lah siapa pun, kalau sebelah saya, apa pun latar belakang dia, saya tak berani kata takwa saya lebih tinggi dari dia. Kalau dia buat maksiat macam mana pun, dia boleh bertaubat, dia boleh minta ampun dengan Allah, dan Allah boleh masukkan dia dalam syurga. Kita sendiri belum tentu lagi. Jadi hidup kita ni bukan untuk judge one another, tetapi compliment one another, help one another, complete one another. Bukan compete, complete one another. Kita saling lengkap, melengkapkan, saling bantu, membantu, saling nasihat, menasihati antara satu sama lain. Tak kira lah apa-apa soalan pun yang kita ada, jawapannya pasti ada dalam Al-Quran. Saya bagi satu kesimpulan di sini. Apa pun soalan, ada jawapan dalam Quran. Seorang ustaz, dia pergi ke masjid, dia sampaikan ceramah, dia pun cakap, Al-Quran panduan lengkap untuk semua manusia. Tak kira apa pun soalan yang kita ada, jawapannya pasti ada dalam Quran. Lalu ada seorang tu dia angkat tangan, dia kata, ya ustaz, dalam Al-Quran ajar tak cara-cara nak buat roti canai? Sebab ustaz kata apa pun soalan ada jawapan. Ustaz pun garu kepala, dia kata besoklah saya bagi jawapan. Ustaz tu balik, malam tu tak tidur, ambil Quran tu, khatam Quran lagi sekali, cari jawapan. Mana jawapan dia? Pun cari roti canai, cari. Ada jawapan, ada dalam Quran, ada jawapan dia. Besok dia cari orang tu, dia kata mari sini aku bagi jawapan. Orang tu pun ternganga macam tuan-tuan. Dekat mana jawapan dia? Dalam surah Al-Anbiya, surah nombor 21 ayat nombor 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Yang bererti, sekiranya kamu tidak tahu, tanyalah orang yang lebih tahu. Tadi kalau tak tahu nak buat roti canai, tanyalah orang yang pandai buat roti canai. Selesai tak masalah?
Al-Quran menyelesaikan masalah kita. Al-Quran bukan buku resipi masak memasak, tidak, tetapi Al-Quran menyelesaikan masalah kita. Apa persoalan, apa pun masalah kita, jawapan, penyelesaian ada dalam Al-Quran. Cuma kalau saya diizinkan untuk bercakap cara lebih terus terang, kita sebagai orang Islam hari ini semakin jauh daripada Al-Quran, semakin jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita mengaji Quran, tetapi kita tidak mengkaji Al-Quran. Kita mengaji Quran dengan tajwidnya bagus, ya, insya-Allah dapat pahala bagus, tapi tak faham apa yang kita baca. Kalau kita tak faham Al-Quran yang kita baca, bagaimana Al-Quran menjadi panduan kepada kita? Bagaimana Al-Quran jadi bimbingan kepada kita? Kalau kita pandai bahasa Arab, itu yang terbaik, baca Quran terus faham. Tapi kalau tak pandai bahasa Arab pun, sekurang-kurangnya kita baca tafsiran, baca terjemahan, sekurang-kurangnya kita faham apa pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, nak sampaikan kepada kita. InsyaAllah dengan perkataan kita membaca Al-Quran dengan pemahaman, mudah-mudahan Al-Quran memimpin hidup kita, Al-Quran menjadi panduan hidup kita. Kalau kita nak berjaya dunia, nak berjaya akhirat, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai di antara kita di rumah memiliki kitab-kitab seperti Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke, Sunan Abu Daud ke, Tirmizi ke, Ibnu Majah ke, Al-Muwatta ke, An-Nasai ke. Ini contoh kitab-kitab hadis. Kalau kita tak baca kitab-kitab hadis, macam mana kita nak kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Masa saya mula-mula memeluk agama Islam dulu, buku rujukan saya selain daripada Al-Quran, okey, adalah kitab Sahih Muslim. Saya suka baca Sahih Muslim sebab susunan hadis-hadis dia tu lebih friendly, lebih user friendly. Yang paling saya suka jilid 1. Dia ada 4 jilid semua sekali Sahih Muslim. Jilid 1 ni cerita tentang bab iman, sebab masa tu baru masuk Islam, nak mengenali tentang Islam, dan juga tentang solat dan sebagainya. Jadi sebagai orang yang baru masuk Islam, inilah topik-topik yang kita nak tahu. Subhanallah. Saya pernah terlintas nak murtad dulu 2-3 bulan masuk Islam, nak murtad, nak keluar daripada Islam, sebab tak tahan dengan perangai-perangai orang Melayu sekeliling saya yang mahu memelayukan saya, bukannya mengislamkan saya. Saya bukan nak jadi Melayu. Saya ni lahir sebagai India, akan mati pun sebagai India. Bangsa tak berubah. Jadi jangan cuba memelayukan saya. Saya tak anti Melayu, ya. Saya tak anti Melayu. Saya banyak kawan-kawan orang Melayu. Tetapi saya nak masuk Islam. Jadi kerana beberapa orang sekeliling saya membuat saya nak terkeluar daripada Islam. Tetapi yang menyelamatkan saya adalah pepatah Melayu sendiri. Jangan marahkan nyamuk, ke lambu dibakar. Sebab waktu tu bila saya baca kitab Sahih Muslim, saya tahu Islam tu bagus, Islam tak ada masalah. Dan lagi saya baca tentang Sahih Muslim ni, seolah-olah macam saya hidup bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan kita bila baca buku, kita khusyuk. Kita rasa kita berada dalam watak dalam buku tadi. Jadi bila saya baca Sahih Muslim, saya selalu rasa saya hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila tutup buku, tak best. Kadang-kadang rasa rindu. Kadang-kadang harap kalau Nabi ada bersama-sama kita hari ini, kan best. Banyak permasalahan akan selesai. Banyak akan selesai, tuan-tuan. Tapi kalau kita kenal Al-Quran, kalau kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan lebih teratur. Lebih mudah kita nak berjaya dunia dan nak berjaya di akhirat, insya-Allah. Dan Al-Quran ini juga adalah panduan untuk semua. Al-Quran bukan hanya untuk orang Islam, tapi Al-Quran juga untuk non-Muslim. Dalam ayat Quran berapa kali disebut ya ayuhan nas, wahai manusia, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ini merujuk pada semua
manusia. Ya Bani Israel, ini untuk orang Israel. Ya Ahlul Kitab, ini untuk ahli kitab. Kul ya ayyuhal kafirun, untuk orang kafir pun. Jadi ayat-ayat Quran ini dituju kepada semua. Soalan, kita sebagai orang Islam, kita baca Quran, alhamdulillah, mesej Allah sampai kepada kita. Tetapi bagaimana mesej Al-Quran nak sampai kepada non-Muslim? Kerja siapa untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran kepada non-Muslim? Tugas malaikat ke? Bukan. Tugas orang Islam. Siapa dia orang Islam hari ini? Siapa orang Islam hari ini? Jangan sebut kita. Kalau sebut kita, sikap kita, aku tak buat, adalah orang lain yang buat. Siapa dia orang Islam hari ini? Saya. Siapa? Saya. Kerja-kerja menyampaikan dakwah, menyampaikan mesej Al-Quran kepada non-Muslim. Kerja siapa? Kerja saya. Sunnah Nabi yang paling besar bagi saya, sunnah Nabi yang paling besar 23 tahun, tidak lain tidak bukan Nabi berdakwah. Nabi berdakwah pada non-Muslim, Nabi berdakwah kepada sesama Islam. Dua-dua jalan seiring. Nabi dapat wahyu, Nabi sampaikan pada semua. Nabi dapat wahyu, Nabi sampaikan pada semua. Mula-mula Nabi dapat wahyu, Nabi seorang saja dapat wahyu. Nabi sampaikan kepada isterinya Khadijah, sampaikan pada beberapa orang sahabat. Mereka non-Muslim masuk Islam, non-Muslim masuk Islam, non-Muslim masuk Islam. Daripada sahabat-sahabat ni semakin ramai yang masuk Islam. Dan Nabi sampaikan dakwah bukan hanya pada kalangan sahabat-sahabat Islam saja. Nabi sampaikan dakwah juga kepada non-Muslim yang ada. Nabi tulis surat juga, utuskan surat. Bukan Nabi tulis sendiri, Nabi ni umi, tapi Nabi utus surat kepada pimpinan-pimpinan non-Muslim yang lain. Ada yang terima, ada yang tak terima. Tapi kerja-kerja dakwah ni tanggungjawab kita. Kenapa kita tinggalkan kerja-kerja dakwah ni, tuan-tuan? Why? Saya dulu non-Muslim, saya masuk Islam bukan kerana ada orang Melayu Islam yang dakwah pada saya. Tak ada. Bukan saya masuk Islam kerana orang Melayu dakwah pada saya. Saya dulu hidup tempat kerja dulu sebelum saya masuk Islam, 90% orang-orang keliling saya orang-orang Melayu Islam, 90%. Tak ada seorang pun yang berdakwah pada saya secara sistematik dan ada follow up. Tak ada. Kebanyakan mereka tak peduli pun saya kafir pada waktu itu. Mereka tak kisah pun kalau saya mati sebagai non-Muslim. Tuan-tuan suka ke kalau melihat saya mati dalam keadaan kafir? Tak suka kan? Dia kenapa tak berdakwah? Tuan-tuan akan kata tak kenal saya pada waktu itu. Tak apa. Tapi hari ini ada banyak lagi syakirit-syakirit yang lain dekat luar. Nama dia mungkin Acong ke, nama dia mungkin Mutusami ke, nama dia mungkin Jonathan ke. Banyak lagi non-Muslim dekat luar. Dan kita tak sampaikan dakwah kepada mereka. Kita tak ceritakan tentang Islam, apa itu Islam. Kita tak membetulkan salah tanggapan mereka dan sebagainya. Tuan-tuan, kenapa kita tak berdakwah? Pelbagai alasan yang kita boleh bagi. Oh, sensitif, takut bergaduh, saya tak cukup ilmu, saya tak tahu macam mana nak berdakwah, saya sendiri pun buat maksiat, saya pun tak betul lagi, tunggulah bila saya dah berhenti buat maksiat baru saya berdakwah. Kalau nak tunggu kita pandai, nak tunggu sampai kita jadi baik, sampai mati pun takkan sampai. Tapi kalau kita mula berdakwah, ikut kemampuan masing-masing. Apa yang kita mampu kita buat, apa kita mampu kita buat, sedikit pun tak apa kita buat. Kalau contoh jiran kita non-Muslim, kita senyum pada dia, senyum aja, dapat tak pahala? Dia bergantung pada niat. Kalau kita nak mengurat isteri jiran, itu tak boleh, itu bala. Tapi kalau kita berniat, ya Allah, biarkanlah aku senyum pada dia, menjadi dakwah aku pada dia, senyum, insya-Allah dapat pahala. Saya percaya kita dapat pahala. Kita duduk dekat klinik, tengah tunggu giliran kita, sebelah kita ada non-Muslim, kita sembang-sembang, tak cerita pasal Islam pun. Kita sembang-sembang biasa, sakit apa, jangan risau, nanti saya doa Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan anda. Anti jangan risau, nanti kita doa anti sembuh, dimudahkan. Itu pun dakwah. Simple. Walau di mana pun kita berada, bila-bila pun kita sebenarnya boleh berdakwah.
takut sensitif. Dalam Islam ada guidance. Contohnya surah An'am, surah nombor 6 ayat nombor 108. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, janganlah kamu mencerca apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Nescaya mereka mungkin kembali mencerca Allah dengan melampaui batas. So kita dalam pendekatan dakwah jangan menghina agama lain. Setiap manusia ada perasaan. Setiap manusia ada harga diri dia. So dalam dakwah kita jangan hina agama orang lain. Jaga sensitivity. Sampaikan dakwah ni, kita nak dia lebih dekat dengan Islam, bukan dia lagi jauh daripada Islam. Yang kita nak dakwah ni bukan nak kedepankan diri kita. Syakirit tak penting. Syakirit is nothing. Yang penting tu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Yang penting tu orang faham mesej Islam, supaya orang lebih dekat dengan Islam, bukannya semakin jauh daripada Islam. Lepas tu nak berdakwah ni, oh aku pun buat maksiat dan sebagainya. Manusia mana yang tak ada buat salah? Kalau kita tengok pepatah Melayu kan, bumi mana yang tidak pernah ditimpa hujan? Manusia mana yang tidak pernah melakukan salah silap? Saya pun ada kekurangan. Saya pun ada buat salah dan silap. Tapi jangan jadikan itu alasan kita tak mau berdakwah. Dan lagi kita berdakwah, insya-Allah Allah beri kekuatan kepada kita untuk mempertingkatkan diri kita sendiri. Kita lagi berdakwah, Allah kuatkan diri kita lagi. Kita do step by step. Dan tuan-tuan, kalau kita nak belajar dakwah sebab tak cukup ilmu contohnya, nak belajar dakwah, kadang-kadang kita rasa, oh nak dakwah ni susah lah, nak belajar ni susah lah. Saya ada berita baik untuk tuan-tuan. Special berita ini. Selama ini dah 20 tahun lebih kami buat kursus-kursus melatih orang Islam berdakwah kepada non-Muslim. Lebih daripada 20 tahun kami melatih. Cuma kami tidak menonjolkan diri, itu saja. Saya daripada NGO Global Unity Network. Global Unity Network atau ringkasannya Unity. Ini NGO. Tapi kami tak ke depan sangat. Kami daripada belakang tabir. Kita dekat belakang je. Kita buat cara senyap-senyap je. Macam anai-anai. Kita ambil contoh. Kita buat 20 tahun ni, kita training. Cuma masalahnya, satu masa kita training boleh train 20 orang, 30 orang, 40 orang. Tak banyak. Masa pun tak kita nak masa 1 tahun ada dalam 52 minggu saja contoh. Sekarang ni kami telah pun membangunkan satu aplikasi dakwah. Aplikasi dakwah kita guna handphone, guna iPad, guna laptop. Kita boleh belajar dakwah di mana-mana, bila-bila sahaja. Dan aplikasi ini dikenali sebagai Dawanity. DAWANITY. Kalau kita pergi dekat Play Store, App Store, boleh download aplikasi ini. Tetapi nak masuk, kita at the moment kita tak buka kepada individu lagi. Dan aplikasi Dawanity ini adalah menggunakan pendekatan LMS, Learning Management System. Dengan lain perkataan, dia bukan hanya video. Ada 150 video. Ada video-video 150. Susun modul dia step by step. Ada 4 sub modul dalam tu. Dan kemudian dari situ kita juga ada workbook, ada ujian, ada quiz, ada praktikal. Kita akan ajar praktikal. Kita akan guide macam mana dakwah dengan non-Muslim. Minggu pertama jumpa jiran non-Muslim, kawan non-Muslim, cakap dengan dia, good morning, hello, apa khabar, sudah makan ke belum. Itu je minggu pertama. Senang ke susah? Nak sebut apa khabar, dah makan ke belum, itu je. Senang kan? Minggu kedua kita akan guide dah buat apa. Minggu ketiga macam mana, minggu keempat macam mana. Kita akan guide. Masuk bulan kedua, bulan ketiga kita sudah boleh berdakwah dengan non-Muslim. Dakwah ni tak susah, senang aja. Kalau kita tahu cara-cara dakwah, dia senang. Kalau tak tahu memanglah susah. Pertama kali kita nak buat susahlah. Nak berus gigi pun susah. Masa kita kecil-kecil dulu nak belajar berus gigi pun kita menangis. Lepas tu ubat gigi tu tertelan, sedap, telan lagi. Masa kecil-kecil dulu nak naik basikal pun tak pandai. Nak kayu basikal jatuh. Kena ada orang pegang dekat belakang baru dapat kayu sikit-sikit. Bila dia lepas kita jatuh balik. Tapi bila jatuh kita bangun balik, kita buat balik. Bangun balik, kita buat balik. Akhirnya hari ini kita boleh kayu basikal dengan begitu baik sekali. Jadi dakwah pun sebenarnya senang je nak belajar. Siapa-siapa pun boleh belajar dakwah. Siapa-siapa. Bila dia dalam peringkat umur katakanlah dalam 8 tahun ke atas lah contohnya, boleh belajar dakwah. Boleh belajar dakwah. Tak susah.
Kita akan ajar step by step metodologi nak dakwah macam mana, pendekatan-pendekatan formula, termasuk kesilapan yang pernah kami lakukan, kami ajar, termasuk kesilapan. Lepas tu nak cerita tentang Islam kepada non-Muslim, macam mana cara nak cerita Islam. Cerita Islam kepada orang Islam tak sama cerita Islam kepada non-Muslim. Dia pendekatan berbeza. Orang Islam kalau cerita Islam, dia nak tahu how. Tetapi kalau non-Muslim, dia nak tahu why. Kali kita bagi. Lepas tu kita berajar juga perbandingan agama sedikit sebanyak supaya kita faham bagaimana kita nak mendekati mereka, apa pegangan mereka, apa fahaman mereka. Dan kita juga ajar cara-cara nak berjawab soalan. Teknik-teknik jawab soalan. Kalau dia tanya soalan ni, apa jawapan dia? Tanya soalan macam ni, apa jawapan dia? Sebab hari ini dalam media sosial kalau kita tengok macam-macam persoalan terhadap Islam. Cuma kadang-kadang kita tak tahu mana nak cari jawapan. InsyaAllah, so kursus ini adalah satu kursus secara sistematik dan insyaAllah bagi saya agak lengkap. Untuk basic, untuk asas agak lengkap. Dan siapa-siapa boleh belajar. Jadi tuan-tuan yang berminat nak ikuti kursus ni, ada bayaran. Dia ada 4 modul, kita bagi 4 modul. 4 modul ini harganya RM196. Berarti satu modul jadi RM49. Kita pun murah aja. Tetapi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan nak daftar diri percuma. Kami akan cari dana. Kami perlukan dana yang besar nak buat kursus ni. Kami akan cari sponsor, kami akan cari dana. Tapi untuk tuan-tuan, free. Percuma. Register nama pada Masjid At-Taqwa. Register dengan Masjid At-Taqwa. Kita sebagai orang Islam, apa-apa kita nak buat, kita kena kolaborasi. Kita jangan bergerak silo. Kita kena saling lengkap, melengkap antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, nak ikuti kursus ini, nanti register dengan Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa, kita akan berhubungan dengan Masjid At-Taqwa dan kita akan bagi kursus ini secara percuma. 10 sen pun tak perlu bayar. Tapi nak bagi sumbangan kepada NGO Unity sangat-sangat dialu-alukan supaya kita boleh buat lebih banyak lagi program-program di masa hadapan. Boleh faham ke maksud saya? Boleh? Clear? Tuan-tuan, kalau kita tak berdakwah, khasnya tak berdakwah pada non-Muslim, non-Muslim akan sampaikan dakwah kepada mereka kepada kita. Dan sedang berlaku, benda ni sedang berlaku. Saya dah 20 tahun lebih saya cakap benda ni. Dan sekarang benda ni memang sedang berlaku. Banyak kes-kes, na'udzubillah, orang-orang Islam sendiri meninggalkan agama Islam. Kes-kes murtad. Bukan saja di kalangan mu'alaf yang nak murtad, tapi di kalangan anak-anak Melayu Islam, mak bapak Islam, anak-anak murtad. Saya handle kes-kes murtad dah beratus kes yang saya handle cara personally. Dan kebanyakan kes-kes punca-punca murtad ini sebab pemahaman akidah kurang. Kadang-kadang ada soalan-soalan tentang Islam tak dapat jawapan. Tak ada lah pelbagai faktor-faktor lain. Kita nak mendekati kes-kes murtad kena faham apa punca mereka nak murtad. Bukan menyalahkan mereka. Menyalahkan tak selesaikan masalah. Tapi kita kena mendalami apa punca, kenapa jadi begitu. Selesaikan punca, insya-Allah baru ada harapan yang lebih cerah untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sampai masa untuk kita buat kerja kita sebagai orang Islam, melakukan dakwah. Dakwah kepada non-Muslim, dakwah kepada sesama Islam. Dua-dua jalan seiringan, dua-dua selari. Sambil kita berdakwah kepada orang Islam, kita juga dakwah kepada non-Muslim, insya-Allah. Dan bila kita berdakwah di situ cara tak langsung, kita sendiri akan meningkat keupayaan kita. Dan dalam 20 lebih tahun saya berdakwah ini, kalau tuan-tuan tanya saya, kesimpulan yang saya dapat satu je tuan-tuan. Walaupun saya dah berdakwah lebih daripada 20 negara, seluruh Malaysia dan sebagainya, tapi kesimpulan saya sebenarnya berdakwah kepada diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan sebenarnya saya tuju pada diri saya. Saya sendiri, I'm struggling to improve myself.
Saya sendiri sedang berusaha, berjuang untuk memperbaiki diri saya, dan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini segala urusan-urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi kita siapa-siapa yang ada kesulitan, yang ada permasalahan, mudah-mudahan Allah melapangkan diri kita. Bagi di antara kita, ahli keluarga kita, orang yang kita sayangi, kalau ada siapa-siapa yang kurang sihat, yang sakit dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan kita, insya-Allah. Jadi setakat ini saja tuan-tuan, semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan seperti mana disebut dalam surah An-Nisa surah 4 ayat nombor 79. Saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan kesalahan saya. Saya harap tuan-tuan boleh maafkan saya ya, andai saya salah ataupun menyinggung perasaan siapa-siapa. Sehingga kita jumpa lagi di lain masa. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.